Okey, baik. Kita hari ni nak tengok tajuk pada muka surat 164. Okey. Kalau kamu ada buku teks, boleh refer buku teks. Saya tunjuk contoh pun daripada buku teks. Cuma dari sini saya akan tunjukkan jalan pengiraan. Jika ada jalan pengiraan, saya akan tunjukkan dan beberapa formula yang perlu kamu hafal. Okey. Okey. So kamu tengok ini, tajuk ni hari ni kita nak tengok. Kalau kamu ingat balik panjang, panjang ada beberapa unit yang kamu kena hafal. Pertama sekali yang kamu perlu tahu adalah milimeter dan sentimeter. Kemudian kita ada sentimeter dan meter, iaitu milimeter, sentimeter, meter, dan juga akhir sekali kita ada kilometer. Tiga sahaja ni. Milimeter, empat. Milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Ini adalah unit bagi panjang yang kamu kena tahu. Dan setiap unit ada hubungan. Maksud hubungan tu maknanya dalam milimeter ada hubungan dengan sentimeter. Kita nak tengok hari ni dan bila ada hubungan dan kita boleh buat pertukaran unit di antara unit-unit panjang. Macam yang saya telah ajar dalam unit masa. Unit masa contohnya jam tukar kepada hari, hari tukar kepada jam. Sama juga konsepnya dalam milimeter dan sentimeter. Okey, baik. Kita tengok pada slide. Okey, kita nak tengok pertama sekali sentimeter dan meter. Ini dia punya hubungan dia, hubung kait dia. 1 cm bersama dengan 10 mm. Kalau kamu ada pembaris, kalau kamu perasan, pembaris tu kalau 1 cm panjangnya sama dengan 10 mm. Okey, so bermaksud kalau 1 mm lebih kecil lah daripada 1 cm. Okey, kalau kamu bayangkan 1 mm lebih pendek daripada 1 cm. Tapi kalau 1 cm, kita sama dengan 10 mm. Okey, so bermaksud ini kena hafal lah. Okey, so maknanya kamu kena tahulah 1 cm bersama dengan 10 mm. Dan kamu boleh buat perkaitan dengan secara terus, secara langsung. Maknanya kalau diberi 2 cm, kamu boleh nampak. Kalau 2 cm bermaksud 20 mm. Itu tak perlukan pengiraan. Tapi kalau perlukan pengiraan bermaksudnya kamu kena tahu pengiraan dia macam mana. Ini dia. Okey, sentimeter nak tukar kepada milimeter. Sentimeter nak pergi milimeter, kamu kena darab 10. Okey, dan seterusnya milimeter nak pergi sentimeter, kena bahagi 10. Ini kena pengiraan. Contohnya kamu tak nampak kalau diberi satu nombor dalam cm, kamu tak nampak nak tukar pada milimeter, kamu boleh darab 10. Ataupun diberi dalam milimeter, kamu nak tukar pada sentimeter, tak nampak caranya macam mana, kamu boleh bahagi 10. Itu adalah cara kerja yang paling senang kamu tahu. Okey, baik. Ini adalah contoh kita nak tukarkan 3.7 cm nak tukar kepada milimeter. Bagaimana cara dia? Ini cara yang paling senang adalah kamu ingat balik tadi, patah balik belakang ni, kamu tahu cm nak jadi milimeter. Kamu kalau tahu cm nak menjadi milimeter adalah darab 10. Bermaksud, okey, bermaksud 3.7 ni, 3.7 kita kena darabkan ke atau tambah lagi, iaitu kita kena darabkan. So kita darabkan dengan 10. Darabkan dengan 10. Darabkan dengan 10. Okey, darabkan dengan 10. Kemudian sama dengan, okey, bila darab dengan 10 ni kita ada titik perpuluhan. Kamu perlu ingat titik perpuluhan hanya gerakkan sahaja ke kanan atau ke kiri. Apabila kita darab, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey, so kita gerakkan ke kanan. So kita titik perpuluhan ni akan bergerak ke sini. So dia akan jadi mana? 37 perpuluhan sifar. Ataupun sama dengan 37. So jawapannya 37. Okey, ini adalah cara kamu menulis, kamu mengira perpuluhan. Jangan lupa ya, ini dalam tajuk perpuluhan. Tetapi kenapa kita darab 10? Kita kena kembali kepada slide saya yang pertama, iaitu bila kamu nak tukar pada cm kepada mm, kamu kena darab 10. Okey, seterusnya, contoh di sebelah. 7 1/2 cm kita nak tukar kepada mm. Okey, kalau kamu tahu 7 1/2 ni adalah nombor bercampur. Okey, nombor bercampur ni kalau kamu ingat balik, dia dah ada kaitan dengan pecahan tak wajar. So apa-apa bila kamu nak buat ni, kamu nampak nombor bercampur, okey, pastikan kamu tukarkan nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Iaitu darab tambah. So
So, 7 darab 2 bersama dengan 14 tambah 1 bersama dengan 15 per 2. Okey, tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Okey. Baik, pertama sekali bila kamu dah tukar pada pecahan tak wajar, kamu kembali ingat balik kalau cm nak tukar kepada mm, kena darab dengan 10. So ini adalah pelajaran kita untuk pendaraban CV. So darabkan dengan 10. Okey. Ini saya tunjukkan cara yang ringkas ya. Kalau kamu nak cara yang panjang nanti saya akan tunjuk sekali lagi lah. Tapi cara yang panjang kamu kena darab dulu 15 darab 10 bahagikan dengan 2. Tapi cara pendeknya senang, kamu potong, bahagikan. 2 bahagi 2 dengan 1. So 10 bahagi 2 dapat 5. Okey. Ini cara pendek lah kalau kamu tahu. Dan bila dah bawahnya 1, kamu boleh cancelkan. Kamu boleh batalkan di bawah ni. So maknanya nombor di bawah dah tak wujud dah. So yang hanya ada adalah 15 darab dengan 5. Okay. So ini sahaja yang perlu kamu selesaikan. Okay. Tapi kalau jangan risau, kalau kamu rasa macam susah nak buat benda ni, kamu boleh gunakan apa tu darab dan bahagi. Okay. Kamu darab ke atas dan bahagikan di bawah. Selesaikan 15 darabkan dengan 5 5 25. So 1 darab 5 5 dan tambah 2 75. Okay. So kamu akan dapat 75 mm. Okay. So jawapan dia 75 mm. Okay. Itu adalah jawapan dia. So tolong pastikan cara kerja ni kamu kena ingat. Okay. Tapi jangan risau kalau kamu rasa macam susah sangat. Kamu fikirkan dahulu pendaraban ataupun pembahagian yang perlu digunakan. Okay. Alright. Okay. Sekarang pula kita nak jadikan 59 mm nak menjadi kepada cm. Kalau kita patah balik tadi ni, mm ni nak jadi cm, kita kena bahagi 10. Okay. So bila kena bahagi 10, apa-apa pun cara kerja kita akan bahagikan dengan 10. Okay. Okey, kita bahagikan dengan 10. So maksudnya 59 bahagi dengan 10. Okey. Baik, kenapa kita bahagi? Sebab tadi kita tahu mm ni nak jadi cm. So bila mm nak jadi cm, kita kena bahagi 10. So bila bahagi 10 ni, saya ada ajar satu teknik dia, sama ada kamu nak buat pergerakan titik ataupun salah satu cara lagi kita buat yang biasa saya buat, saya akan buat garisan ni. Okay, saya buat garis pembahagian ni. Satu garisan, sebab ada 10, ada satu sifar. Kita tarik ni. Boleh. Tapi kita nak jawapan dalam perpuluhan. So, bila jawapan ni, kita akan jadi jawapan apa tau? 5 baki 9. Jawapan ni salah. So, kita tak nak 5 baki 9. Okay, kita nak jawapan dalam perpuluhan. So, paling mudah adalah kita gerakkan titik. Okay, kita gerakkan titik. Mana titik dia? Titik dia tak wujud. Bila titik tak wujud, kita kena buat titik. Di mana titik dia? Okey, titik dia senang saja. Titik dia berada di hujung sini. Mana titik dia? Okey, dan bila ada titik ni, kita akan gerakkan ke kiri. Satu pergerakan saja. Kenapa satu? Sebab ada sifarnya, ada satu saja. Okey, kalau ada dua, sifarnya, pergerakannya dua. 3 sifar, 3. So, satu saja. So, titik ni akan berpindah daripada belakang 9 ke tengah-tengah sini. So, dia akan jadi 5,9 cm. Okey, so jawapan dia 5,9. Okey, itu adalah cara pembahagian yang dibuat untuk mendapatkan milimeter ke sentimeter. Baik, contoh seterusnya. Daripada 8 cm, 8 mm nak jadi cm. Baik, ini soalan dia beza sikit lah. Sebab dia ada cm, dia ada mm, lepas tu dia ada cm. So, kalau kamu tengok yang 8 cm ni, dia dah memang cm dah. Okay? Dia dah memang cm. Jadi, kamu tak perlu buat perubahan apa-apa. Cuma yang ini je kamu kena buat perubahan. Okay? 8 mm ni nak jadi pada cm. Macam mana?
So macam mana kamu nak buat 8 mm jadi cm? So kita bukan abaikan 8 cm ni. Kita tukar dulu 8 mm nak jadi cm. Ini kita tukar dulu. So kalau kamu tahu tadi sama juga 8 ni kena bahagi dengan 10. Okey? Sama juga bahagi sebab mm nak jadi cm. So bahagi 10. Macam mana? Kita gerakkan titik. Titik dia ada kat sini. So, kita gerak ke arah ke kiri. So dia akan jadi berapa? 0.8. Okey? Baik, kita tak selesai lagi ni. 8 cm ni ada ni. 8 cm ni kita tambahkan pula dengan 8 cm tambah dengan 0.8 cm. Okey? Bukan 88 ya, tapi 8.8 cm. Ini adalah kaedah untuk penukaran. Cuma kena pastikan 8 cm ni kamu tak perlu buat apa-apa. Tapi selepas kamu buat pertukaran unit, kamu tambahkan kepada 8 cm ni. So jawapan dia 8.8. Okey? So ini adalah kaedah penukarkan unit kepada cm kepada mm, mm kepada cm. Okey? So seterusnya, okey, saya tak nak buang masa. Okey, kita pergi kepada sentimeter dan meter. Ini hubungan sentimeter dan meter. Kalau tadi kamu tengok hubungan di antara meter dengan sentimeter, sentimeter dengan milimeter. Sekarang kamu kena tengok sentimeter dan meter. Ini hubungan dia. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okey, kamu kena hafal benda ni ya. Sampai bila-bila kena hafal. 1 meter bersama dengan 100 cm. Bermaksud kalau 2 meter, 200 cm. 3 meter, 300 cm. Itu yang mudahnya lah. Tapi bila ada nombor-nombor yang lebih susah sikit, contohnya 1.3 meter ke, kamu nak tukar pada cm, kita kena buat pertukaran unit dengan buat pendaraban atau pembahagian. Di mana, kalau meter nak jadi cm, kita kena darab 100. cm nak jadi meter, kena bahagi 100. Sebenarnya dia mirip-mirip kepada unit masa je. Cuma bezanya unit panjang, kamu kena tahu meter dengan sentimeter berapa, itu je. Okay? So kalau kamu ingat balik, sebenarnya kalau dalam unit masa, kalau nak tukar dekad kepada tahun tu sama lebih kurang darab bagi 100 je. Okay? Baik. So ini adalah contoh pertukaran unit yang kita nak buat hari ni. So kita ada meter nak jadi cm dan meter cm nak jadi cm. So ini adalah cara yang contoh-contoh yang saya boleh tunjukkan lah. Sebenarnya contoh ni pun dalam buku teks je. Okay? Baik. So macam mana meter nak jadi cm, meter nak jadi cm, meter nak jadi cm, kita kena darab 100. So okey, meter nak jadi ni kita darab mana ni? Okey, 1.25 kita darab dengan 100. Ini kita pelajaran ni kita kena ingat balik perpuluhan. Macam mana perpuluhan bila darab dengan 100, kita tak perlu buat bentuk lazim. Okey, kita tak perlu buat bentuk lazim sebab kalau kita buat bentuk lazim, kita akan mengalami kesukaran. Sebabnya bila darab 100 ni kita hanya konsep dia mudah saja. Gerakkan titik sahaja. So kamu tahu ada 100 ni ada 2 sifar. So titik akan bergerak ke kanan. So ke kanan sebanyak 2 pergerakan. 1, 2. So titik akan bergerak daripada sini ke hujung sekali. So jadi 1, 2, 5 sifar. Perpuluhan. Ataupun sama dengan 125 cm. Okey, mudah sahaja. Yang penting kamu tahu konsep mendarab 100 dalam perpuluhan. So jawapan dia 125. Okey, baik. Ini mudahlah kan? So ini saya rasa mudahlah. Okey. Right? Okey, kalau darab dengan nombor lain tu kita jadi susah sikit lah. Tapi apa-apa pun kamu kena mahirkan balik kepada tajuk perpuluhan. Sebab dalam tajuk perpuluhan ni, konsepnya kamu akan gunakan dalam unit panjang, unit masa, unit disim nanti. Tajuk-tajuk selepas ni pun memang akan menggunakan konsep perpuluhan. Baik, seterusnya. Ini pun sama. Okey, ini pun sama. Kalau kamu tengok, 1 meter, okey, 1 meter nak jadi cm. Baik, yang ini,
sentimeter ni dah memang sentimeter dah. So maknanya kamu nak kena buat pertukaran yang hanya 1 meter je. So sebenarnya 1 meter ni kamu tahu bersamaan dengan 100 cm. Okey? Baik, maknanya apa? Maknanya 100 cm tambahkan dengan 25 cm ni. 25 cm. Okey? So maksudnya akan jadi 125 cm. Betul lah. Siapa kata dia jawapan sama. Tak apa, bukan memang kita penting jawapan sama. Yang penting kita tahu cara nak buat pertukaran unit. Okay, so jangan lupa pertukaran unit ni kamu kena hafal je dulu formula yang asal tu. 1 meter bersamaan 100 cm. Itu yang paling penting. Okay. Alright, seterusnya. Sekarang meter nak jadi cm pula. Okay. Okay. Meter nak jadi cm. Okay, meter nak jadi cm lagi. Okay, so tapi kali ni pecahan. So bagaimana? Sama juga. Kamu ingat balik. Okay. Okay, ingat balik. 3/4. Kalau meter nak jadi cm, kena darab 100. Okay. So bila darab 100, macam mana kamu nak selesaikan? Tadi kalau saya buat cara ringkas, kalau cara jauhnya 3 darab 100 bahagi 4. Cara ringkasnya saya bahagikan dengan 4. So dapat 1. Ini dapat 25. Ataupun kamu buat cara panjang je, 3 darab 100 bahagi dengan 4. So dia akan dapat berapa? 3 darabkan dengan 25. So buat bentuk lazim. 5 darab 3, 15. 2 darab 3, 6, 75. So jawapan dia 75 cm. Okay, senang sahaja. Okay. So ini adalah cara kerja yang sama juga, darab 100. Tapi bezanya kamu darab dengan pecahan. Baik, seterusnya. Kali ini, tadi kada meter kepada cm, cm kepada meter, kamu kena ingat balik cm kepada meter, cm kepada meter kena bahagi dengan 100. Bermaksud, cara kerja ni, maksud 627 bahagi dengan 100. Okey. Jom ingat balik ya, bahagi 100, perpuluhan di hujung sekali ni kita letak perpuluhan, pergerakkan 2 titik ke antara 6 dengan 2. Maksudnya titik tu dah bergerak ke kiri. Kenapa bergerak ke kiri? Bahagi 100, kena gerak kiri. Kenapa 2 kali? Sebab ada 2 sifar. So jawapan jadi 6.27. Jawapannya 6.27. Okey? Senang saja. Ingat, darab bahagi je, itu je. Okey? So, contoh seterusnya 3 meter. Okey, 3 meter. 3 meter 20 cm nak jadi meter. Baik, macam tadi juga kita dah tahu meter ni, meter ke meter ni tak payah buat pertukaran unit. Memang dah tertukar unit ni dah sama dah. So yang inilah 20 cm nak tukar kepada meter. Ini yang kita nak tukarkan. So maksudnya sekarang meter nak cm nak jadi meter ni kita kena bahagi 100. Samalah tadi cm nak jadi meter kena bahagi 100, jangan lupa. So apa jadi? Titik di hujung ni kita gerakkan 2 pergerakan. So titik akan berada di hadapan sekali. So macam nak tulis? Sifar perpuluhan 2 saja. Yang sifar di belakang sekali ni tak perlu tulis. Okey, selesai belum? Ini baru yang ini. So macam mana 3 meter ni? 3 meter tambahkan dengan sifar perpuluhan 2 meter. Okey, sama dengan 3.2 meter. Okey? Ini kenapa kamu tambah? Sebab 3 meter ni dah ada siap-siap. Tapi yang 20 cm ni sahaja kamu nak tukarkan unit kepada meter. So jawapan dia 3.2. Okey? So tolong pastikan kamu tahu nak tukarkan unit tu. Okey? Alright? Okey. So selesai untuk ni. So kita akhir sekali tajuk yang ini, meter dan kilometer. Sebelum kita merakhirkan sesi kita ni. So meter dan kilometer ni, apakah dia punya perkaitan dia? Ini pun sama. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okay.
So maksudnya ni kamu kena hafal lah 1 kilometer. Jauhnya bersama dengan 1,000 meter. Jauh So kalau jarak tu 1 kilometer, jaraknya sangat jauh. Okey, baik. Seterusnya. Okey. So ingat pertukaran unit. Kilometer kepada meter. Okey. So ingat kilometer kepada meter kena darab 1,000. Okey. Dan meter kepada kilometer kena darab dengan kena bahagi dengan 100. Okey, so tolong pastikan kamu ingat formula ni. Jangan lupakan. Tadi dah ada 2 formula kamu kena hafal. So ini ketigalah untuk hari ni. So ingat So perkaitan pun kena ingat. Okey. Okey, so tolong pastikan kamu ingat perkaitan ni supaya kamu mudah dapat menyelesaikan kerja pengiraan. Okey, baik. Seterusnya kita nak tukarkan 1.8 kilometer kepada meter. Okey. So bila kamu tengoklah kilometer kepada meter, kamu kena ingat balik ni kilometer kepada meter, darab 1,000. So bermaksud okey, 1.8 darab dengan 1,000. Okey, saya tulis balik 1.8 ni kat bawah sebab ada cara kerjanya susah sikit kalau letak atas ni. So kita tahu darab 1,000 tak perlu buat bentuk lazim. Kita gerakkan titik berapa banyak? Ada 3 sifar. So gerakkan 1, 2, 3. So, titik dah bergerak ke sini. So apa nak buat pada nombor yang kawasan ruang ni? So kita letak sifar. Dan sifar pun boleh kat sini. Tak letak pun tak apa. So titik ni dah tak ada dah. So titik ni berada di sini. So jawapan dia 1,800. Okay. So ini jawapan dia 1,800. Okay. So tolong pastikan pergerakan titik tu kamu tahu pergerakan ni macam mana. Okay. Senang saja. Okay. Seterusnya. Ini kembali kepada contoh nombor bercampur. Okay. Ini pun sama je konsepnya. Kita ada nombor bercampur. Jangan risau. Sama juga cara kerja dia. Kita tukar kepada pecahan tak wajar. So darab tambah. So 2 darab 5 10 tambah 3 13 per dengan 5. Okey. So darab ke bahagi, kita darab sebab kilometer nak jadi meter kena darab. Okey. Alright, bila kita darab pecahan, kita ada yang saya tunjuk tadi adalah cara yang mudah. Kamu kalau tak tahu cara saya ni, boleh darab dulu. 13 darab 1,000 bahagi 5. Tapi ini saya tunjukkan, kita kecilkan. Okay, kalau bahagi dengan 5, so kita dapat 200. Okay, so 13 darab 200. Ini kena selesaikan 13 darab 200 ni. So berapa jawapannya? 13 darab 200. So kita boleh buat lattice, bentuk lattice pun boleh. Kotak ni. Cik blok. Okay. Okay. Lattice Okay. Alright. So darab sifar darab 1 sifar. Sifar. Sifar 2. Sifar. Sifar 6. So sifar 6. 2 sifar. So dapat apa? Jawapannya baca daripada sini ke sini. Sama dengan 2,600. Okay. So jawapannya 2,600. Okay. Alright. Itu adalah cara kamu menukarkan kepada kilometer dan meter. Okay. Seterusnya. Kita nak meter kepada kilometer. Bagaimana? Jangan lupa. Kalau meter kepada kilometer, kamu kena bahagikan dengan 1,000. Okay. So bila bahagikan dengan 1,000,
Pergerakan titiknya paling hujung. Titik tak ada kan di hujung sini. So dia bergerak 3 kali. 1, 2, 3. So titik akan bergerak ke sini. So jawapannya 16.4 sifar. So sifar ni kamu boleh batalkan. So jawapannya 16.4. Okay. So itu jawapan dia. Okay. So ini senang sangat. Yang penting kamu tahu pula nak bahagi dengan 1000. Okey, dan seterusnya, kalau 8 kilometer, 7 meter ni nak jadi kepada kilometer, yang 8 kilometer ni dah sama, tak payah. So, kita hanya tukarkan kepada 7 meter nak jadi kilometer. Macam mana 7 meter jadi kilometer ni? Okey, so apa yang kamu buat adalah 7 dibahagikan dengan 1000. Okey, so titik di hujung ni, gerakkan banyak 3 kali. 1, 2, 3. So, titik berada di sini. So, ini ada tak sifar. Tak sifar. Depannya pun sifar. So, sama dengan berapa? Sama dengan 7 meter. Sama dengan sifar perpuluhan. Sifar 7. Okay. Ini untuk yang belakang ni je. So, apa jadi yang depan tu? 8 kilometer ni. Ini 8 kilometer. Tambahkan dengan sifar perpuluhan sifar 7. Sama dengan 8.007. Okey. So dapatlah jawapannya 8.007. Okey. So kena pastikan kamu bertukaran unit, tahu bahagi ke darab, itu sahaja. Okey. So selesai untuk hari ini. Okey. So kena hafal, kena tahu. Ada siapa-siapa yang tak faham boleh tanya saya terus. Yang pastinya kamu kena tahu apa tu? Kamu kena tahu apa tukaran unit tu menggunakan darab 100 ke, bahagi 100 ke. So kena hafal benda tu. Okay, so kena ingat formula-formula yang saya tunjuk tadi supaya kamu tahu yang bila dapat je soalan tu kamu tahu, oh ni darab, oh ni bahagi, oh ni darab 10. Okay, cuma cara kerja tu kamu kena ingat macam mana nak darab.